Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya, salam perkenalan, salam keluarga Malaysia. Nama saya Dr. Syamsul Azizul bin Marinsa. Saya daripada Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah. Pada hari ini saya akan membincangkan ataupun membentangkan satu tajuk artikel tentang pengajaran kursus falsafah dan isu semasa FIS dalam membentuk pemikiran kritis, penelitian terhadap modul kursus FIS di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Malaysia Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pengenalan. Kursus FIS merupakan salah satu kursus wajib yang diambil oleh para mahasiswa ataupun mahasiswi di IPTS seluruh Malaysia bermula pada tahun 2019. Hal ini bermakna kursus FIS merupakan kursus yang masih baharu dan diwajibkan kepada semua IPT dan juga IPTS. Kenapa? Kerana ia sangat relevan, kerana selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan aspirasi negara yang peka terhadap transformasi kurikulum semasa. Kemudian tuan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dinamakan sebagai konsep pemikiran kritis? Secara umumnya, pemikiran kritis adalah satu konsep yang telah lama dibincangkan dalam disiplin ilmu falsafah. Pada peringkat awal, ia dinamakan sebagai ilmu logik. Namun kemudian pemikiran kritis terus berkembang mengikut disiplin ilmu dan ia dikenali dengan term sebagai ilmu hikmah. Namun secara peribadi, dalam pelbagai takrif yang diberikan oleh para sarjana, saya sendiri mengambil pandangan yang diberikan oleh satu sarjana, iaitu pemikiran kritis adalah satu proses disiplin intelektual yang aktif dan mahir dalam membina konsep, menghubung kait, menggabung jalin, atau menilai maklumat yang dikumpul atau terhasil dari pengamatan, pengalaman, penakulan atau komunikasi sebagai panduan kepercayaan dan juga tindakan. Kemudian kemahiran dan subkemahiran dalam pemikiran kritis. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kemahiran yang perlu ada dalam kemahiran kritis antaranya menafsir, menganalisis, menilai, membuat inference yakni memberikan keputusan, memberi justifikasi prosedur dan seumpamanya, menghurai dan juga yang terakhir adalah metakognitif iaitu seperti memeriksa idea sendiri, memperbetulkan idea sendiri ataupun menguji hipotesis. Kemudian buat makluman tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kursus FIS bukan sahaja di PPIB ataupun di IPTA atau PTS, kursus FIS itu mengandungi 8 bab utama yang perlu menjadi perhatian kepada semua pendengar, iaitu yang bab pertama, pengenalan falsafah isu semasa. Dalam hal ini dibincangkan bagaimanakah rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan itu mempengaruhi kepada falsafah itu sendiri. Kemudian bab yang kedua iaitu falsafah dalam kehidupan, dalam menerangkan peranan ilmu falsafah, cabang-cabang ilmu falsafah. Kemudian bab ketiga pula adalah menghuraikan tentang tools of ilmu falsafah iaitu logik dan metodologi, iaitu diterangkan bagaimanakah peranan ilmu logik dalam menghuraikan disiplin ilmu falsafah. Kemudian bab yang keempat adalah psikologi dan sosiologi. Bab yang kelima metafizik, iaitu bab yang sangat besar, bagaimana cuba menghuraikan apakah definisi metafizik, apakah metafizik daripada disiplin ilmu falsafah, apakah teori-teori kewujudan dalam membincangkan disiplin ilmu metafizik. Seterusnya tuan-tuan puan-puan rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala, bab yang keenam pula adalah tentang epistemologi, tentang apakah definisi ilmu, bagaimanakah kaedah untuk memperoleh ilmu, apakah klasifikasi ilmu, itu dibincangkan dalam bab epistemologi. Kemudian bab yang ketujuh adalah bab ideologi, iaitu cuba menerangkan aliran ideologi semasa. Apakah cabaran ideologi relativisme dan pasca moden, dan apakah jawapan agama terhadap tradisi terhadap relativisme pasca moden. Seterusnya bab yang terakhir dalam silibus
kursus FIS di PPIB UMS dan juga seluruh IPTS di Malaysia adalah dalam bab dekolonisasi, iaitu bagaimanakah membincangkan persoalan pertanyaan terhadap kolonisasi, hegemoni, dominasi dan seumpamanya dalam disiplin ilmu Eropah Barat, seterusnya dalam disiplin ilmu falsafah itu sendiri. Kemudian hasil kajian ini, bagaimanakah pembentukan pemikiran kritis adalah bab yang pertama tentang pengenalan subjek falsafah, yang mana dalam bab ini dimulakan dengan perbincangan hukum negara. Dalam situasi ini, mahasiswa dilatih untuk berfikir secara kritis bahawa kepercayaan kepada Tuhan seperti yang termaktub dalam hukum negara, dan diberikan justifikasi apakah membezakan garis pemisah di antara aliran etis dan aliran kepercayaan tisma. So, dalam titik ini, kemahiran berfikir yang lebih spesifik diterapkan dalam bab ini adalah melatih mahasiswa untuk mempertahankan idea, menolak dan menerima pandangan, menerima dan kebaikan rukun negara dalam isu-isu semasa. Kemudian bab yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu tentang falsafah dalam kehidupan. Dalam bab ini adalah diajar bagaimana keperluan untuk mengintegrasikan pemerhatian, pengalaman dan pengamatan dalam sesuatu isu, terutamanya dalam soal kehidupan. Kerana persoalan fundamental dalam disiplin ilmu falsafah itu sangat penting agar worldview ataupun tasawur falsafah isu semasa itu dapat diterapkan kepada pelajar. Kemudian bab yang ketiga tentang logik dan metodologi. Dalam bab ini mahasiswa diasah supaya menakul akal dengan logik dan bersepadu sebagai mekanisme yang berkesan untuk memahami fakta empiris, mengikuti pertimbangan ilmu logik. Ringkasnya, bab ini cuba melatih mahasiswa dalam penjanaan idea dan generalisasi yang disokong oleh bukti-bukti yang logik. Kemudian bab yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, adalah dalam bab psikologi dan sosiologi. Ringkasnya, bab ini cuba melatih mahasiswa untuk berfikir kritis dengan mengutamakan sab-sab kemahiran pemikiran kritis seperti mengenal pasti dan menganalisis hujah, mensintesis idea ataupun hujah. Hal ini dapat dilihat dalam konteks mahasiswa diajar untuk menganalisis konsep insan sejahtera dalam mendepani cabaran-cabaran kemanusiaan di peringkat lokal, nasional dan juga global. Kemudian bab yang kelima, hasil kajiannya adalah bab ini cuba mengutamakan bukti atau keterangan sebagai sokongan dan tunjang kepada suatu penghujahan. Maka ia perlu pemikiran kemahiran logik dan takbulan, terutamanya dalam persoalan-persoalan metafizik yang tidak dapat dibuktikan melalui bukti empirikal, tapi dapat dibuktikan melalui penghujahan logik sebagai sokongan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, manakala bab yang ke-6 iaitu bab epistemologi, dalam bab ini kemahiran utama yang diterapkan kepada mahasiswa antaranya menafsir dengan kritis, menilai suatu penghujahan dan kredibiliti, sumber, kerelevanan konteks dan kriteria penerimaan. Kemudian bab yang ke-7 ideologi. Untuk makluman semua tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ini mahasiswa cuba diterapkan dengan kemahiran membuat inference dan kemahiran pemikiran kritis seperti mempersoalkan bukti, mengandaikan alternatif, membuat konklusi. Hal ini dapat dilihat seumpamanya dalam membahaskan implikasi fahaman relativisme terhadap keagamaan yang mana ia membawa kepada pro dan kontra kepada subjek matter disiplin ilmu falsafah dan agama itu sendiri. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, iaitu bab yang ke-8 dalam bab dekolonisasi. Dalam bab ini secara ringkasnya ia cuba untuk mahasiswa cuba diterapkan dengan pemikiran kritis, kemahiran menafsir dan kemahiran mengkategori, mengenal pasti tujuan, menjelaskan makna dan berfikir secara rasional. Hal ini dapat dilihat dalam perbincangan implikasi pemikiran moderniti yang boleh membawa kepada kemusnahan alam sekitar, memisahkan benda dan elemen kerohanian manusia itu sendiri, the mind-body problem. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kesimpulan signifikan khusus FIS dalam membentuk kritis di IPTI khususnya di UMS yang dapat disangkal.
pendekatan kontekstualisasi melalui falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara cuba menjelaskan asas dan kerangka bagaimana pembinaan falsafah dalam kehidupan. Kesemua topik ini adalah bertujuan untuk menganalisis isu semasa melalui domain analisis falsafah. Kesemua topik ini diajar untuk membina kemahiran pemikiran kritis seperti membuat analisis, sintesis, perkaitan, inferensi, klasifikasi atau kategori, menafsir, menterjemah, membanding beza, menilai, menimbang, mencerakin, merumus, menghujah, membukti, memerhati, memeriksa, mengkaji, dan seumpamanya. Itu saja pembentangan saya pada kali ini. Mudah-mudahan pembentangan ini dapat memudahkan segala pendengar semua, dan sekiranya ada sebarang persoalan boleh diajukan dalam ruang komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.